Majlis Perhimpunan Khas Wanita sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara akan diadakan esok Khamis 5 November di Royal Berkshire Hall, Jerudong pukul 8.30 pagi. Bagi memastikan kelancaran Majlis Perhimpunan Khas Wanita tersebut, pagi tadi diadakan latihan penuh. Hadir yang berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin, bin Pengarah Datuk Paduka Haji Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1442 Hijrah. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Tema sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara ialah membangun dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sama-sama mengawal dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini, para jemputan yang hadir ke majlis perhimpunan tersebut hendaklah mematuhi garis panduan yang ditetapkan iaitu daftar masuk menggunakan aplikasi BruHealth dan mendapat kelulusan kod hijau atau kuning, dimestikan memakai sungkup muka, mengimbas kod QR, membuat pemeriksaan suhu badan, mensanitasi tangan dengan menggunakan gel pensanitasi, melaksanakan penjarakan sosial dan fizikal, elakkan dari bersalaman dengan jemaah lain dan tidak menghadirkan diri jika berasa kurang sihat. Sementara itu, kanak-kanak di bawah umur 12 tahun adalah tidak dibenarkan hadir. Kempen pelancongan domestik baharu yang dikenali sebagai Selera Bruneiku diharap dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dengan menggalakkan penduduk di negara ini berbelanja di negara sendiri. Kempen seumpamanya juga dapat membuka lebih banyak peluang perniagaan bagi pengusaha-pengusaha tempatan dalam industri pertanian, ternakan dan perikanan berikutan permintaan produk-produk daging, ayam, ikan, makanan laut, sayur-sayuran di restoran-restoran tempatan. Berucap semasa majlis pelancaran kempen Selera Bruneiku yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, menjelaskan sebagai persediaan bagi kempen tersebut, Jabatan Kemajuan Pelancongan mengadakan perbincangan bersama hotel-hotel, agensi-agensi pengembaraan tempatan, penyedia-penyedia perkhidmatan pelancongan, Majlis Perundingan Kampung dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan untuk bekerjasama menjayakan kempen pelancongan dalam negara. Menurut Yang Berhormat lagi, kempen pelancongan domestik memastikan kesinambungan perniagaan bagi perusahaan dan pekerjaan dalam industri pelancongan tempatan. Lebih 100 orang anak tempatan diberi peluang bekerja dalam pakej pelancongan domestik. In promoting the domestic tourism, the Ministry of Primary Resources and Tourism, in collaboration with other government agencies and travel agents, are continuously working closely to ensure that measures to prevent the spread of the COVID-19 are adhered to. In promoting domestic tourism and in accordance to the Malay Islamic monarchy concept, the Ministry of Primary Resources and Tourism has incorporated Islamic values as part of our customer service training in ways we treat our guests as customers and tourists visiting the country. Kempen Selera Bruneiku mengetengahkan cita rasa Brunei yang memfokuskan bagi menarik penduduk di negara ini untuk merasai sendiri produk makanan tempatan dan beberapa aktiviti bagi meningkatkan lagi pertumbuhan pelancongan domestik. Setakat ini, sejumlah 12 agensi pelancongan, 10 buah hotel dan 26 penyedia perkhidmatan pelancongan menawarkan pakej pelancongan domestik. Selera Bruneiku menjadi tema kempen pelancongan domestik yang baru dilancarkan. Kempen tersebut memberi peluang kepada orang ramai untuk mengenali hidangan tradisi di negara ini. Kempen ini memfokuskan menarik orang ramai untuk melancong di negara Brunei Darussalam dan mencuba berbagai-bagai juadah makanan yang disediakan oleh tempat-tempat tarikan yang ada di Brunei ini. Bagi menepati kempen Selera Bruneiku, pelbagai hidangan atau sajian ditawarkan merangkumi makanan tradisi khas daerah atau makanan moden yang diolah menjadi suatu hidangan yang menarik tanpa mengurangi keenakan makanan tersebut.
Okay, kami mentengahkan makanan-makanan tradisi Brunei, tradisi Melayu, dan untuk memperkenalkan generation yang baru supaya mereka tahu macam mana bentuk makanan tradisional Brunei. Kami menawarkan unique promotion. It's combined between room dengan makanan. Jadi apa yang kami buat, food ni semua kebanyakan kami prepare daripada sebelah puak Belait. Maknanya makanannya semua lebih tua Belait punya konsep. Ecoponis adalah menawarkan pengalaman makanan, food experience yang mana kami menggunakan resource yang terdapat daripada sekitar garden sendiri dan juga daripada komuniti yang berkebun di kawasan Tutong dan juga dari daerah yang lain. Kempen juga menawarkan pelbagai aktiviti menarik seperti sukan dan budaya berbagai puak. What we are offering di sini ialah macam audio supaya orang mendengar apa maksud, macam salah satu daripadanya Zon A Songan Diraja, macam kira orang will bukan sahaja dalam bahasa Melayu tapi ada Inggeris dan Chinese language. So kami akan menawarkan 10 dewasa yang berbayar, lepas satu kanak-kanak kami bagi free di bawah 12 tahun, termasuk trip kampung air, monkey safari, firefly sama island hopping. Yang kami offer masa ni ada momen untuk bulan 11 sama bulan 12 ni, kalau food court kami ada memberikan mempropose short term list untuk food court saja untuk 11, 12 bulan sama Januari. Sebenarnya saya menawarkan 2 tempat ini untuk ditawarkan kepada rakan-rakan yang ada di sini. Pertama tu pengalaman list tempat mancing ataupun tempat beriadah dan sebagainya. Dan manakala lembing kampung itu di sana tu terdapat beberapa ada 3 kategori. Pertama galeri seniko, kemudian satu ialah saya panggilkan untuk Eons workshops, dan satu ialah inap desa lembing kampung. Ditawarkan di Rumah Panjang Mandaran Besar seperti aktiviti ada pembuatan kraft tangan, aktiviti hiking ke Wasai, serta penginapan homestay di Rumah Panjang sendirilah. Satu kes aktif jangkitan COVID-19 sedang menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes baru dicatat hari ini. Dalam seran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 144 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 7 kes. ...310 orang sedang menjalani pengasingan diri mandateri, manakala seramai 7,623 orang menamatkan pengasingan diri mandateri sejak Mac tahun ini. Dalam pada itu, 401 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 69,973 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Bekas lepasan penuntut pusat tingkatan 6 PTE Jalan Wara tahun 1975 hingga 1978 petang tadi mengadakan majlis dikir sempena Maulidur Rasul. Majlis berlangsung di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Katok, Tunku Gadung. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua yang juga selaku penaung bersama majlis dan mantan penuntut PTE Jalan Wara tahun 1975 hingga 1978. Majlis bermula dengan tahlil khas bagi almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Haji Abdul Azim, Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah dan diikuti dikir Maulidur Rasul. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya pagi tadi juga mengadakan majlis ceramah khas sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Majlis dikendalikan bersama oleh bahagian keselamatan, penguatkuasaan dan undang-undang, pejabat peguam negara serta Jabatan Penerangan dan merupakan acara tahunan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ceramah khas bertajuk Membangun dengan Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 2 Kementerian Hal Ehwal Agama. Ceramah antara lain menekankan bahawa umat Islam wajar meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kemuliaan seseorang itu bergantung pada akhlak pribadinya. Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya mengadakan majlis bertahlil bagi almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, sembahyang fardu asar berjemaah dan ceramah khas sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Majlis dimulakan dengan bertahlil dan sembahyang fardu asar berjemaah diikuti ceramah khas yang disampaikan oleh Awang Muhammad Nashid bin Supri, pegawai dari Pusat Dakwah Islamiah. Dalam ceramah bertajuk Indahnya Akhlak Rasulullah, antara lain menyeru umat Islam untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan dan mencontohi akhlak baginda dalam segala aspek kehidupan. Tiga bidang utama yang menyumbang ke arah pembangunan belia dan komuniti dikongsikan semasa persidangan pemimpin belia ASEAN. Perincahan mengenainya menyusul seketika nanti. Sebagai tanda pengiktirafan atas pencapaian yang diperolehi oleh para graduan cemerlang, Universiti Brunei Darussalam UBD menganugerahkan 79 pingat, hadiah buku dan anugerah kecemerlangan sempena Convocation UBD ke-32 baru-baru ini. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Timbalan Pengerusi Majlis UBD. 5 orang graduan menerima anugerah pingat perak universiti dan salah seorang daripada penerima terbaik tahun ini telah dianugerahkan pingat Naib Chancellor. Sementara itu, 8 orang graduan dan 62 graduan masing-masing dari program sarjana dan sarjana muda menerima anugerah berprestij dalam bidang masing-masing. Jika hadir, Yang Berhormat Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Lalu Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara, dan Datin Dr. Hajah Anita bin Nurul Zahrina binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya, Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz, Naib Chancellor UBD. Kerjasama antarabangsa belia di peringkat ASEAN bersama rakan dialog ASEAN merupakan faktor utama belia yang mampan. Salah satu faktor pemerkasaan belia Brunei secara berterusan adalah melalui kerjasama antarabangsa dengan para belia di peringkat ASEAN bersama rakan dialog ASEAN. Menteri Kebudayaan dan Sukan menggariskan perkara tersebut semasa menghadiri persidangan pemimpin belia ASEAN selaras dengan sidang kemuncak ASEAN ke-37 yang diadakan melalui persidangan video. Persidangan dipengerusikan oleh Tuanan Terutama Nguyen An Tuan, Chairman of the National Committee on Youth of Vietnam, Permanent Secretary of the Ho Chi Minh Communist Youth Union dan dihadiri oleh para Menteri ASEAN yang bertanggungjawab bagi hal ehwal belia dan Setiausaha Agung ASEAN. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin turut mengongsikan mengenai pembangunan belia di negara Brunei Darussalam yang lebih bertenaga, berpandangan dan lebih berani dalam membuat tindakan. Perkara tersebut jelasnya lagi terbukti dengan kejayaan para belia dalam pelbagai bidang termasuk keusahawanan, seni kreatif, ekonomi digital, kesukarelawanan dan sumbangan aktif dalam pembangunan negara. Belia juga terlibat secara aktif di peringkat strategik terutamanya dalam penggubalan dasar di peringkat kebangsaan.
Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menyeru ASEAN untuk terus maju bersama dengan rakan-rakan strategik untuk memperluas akses digital, mempromosikan kemahiran digital dan menyediakan dana asas bagi menyokong para belia menerapkan norma baharu serta menjadikan mereka siap siaga bagi masa hadapan selaras dengan Pelan Kerja ASEAN mengenai belia. 3 bidang utama yang menyumbang ke arah pembangunan belia dan komuniti turut dikongsikan, iaitu mendorong penglibatan para belia di peringkat akar umbi secara langsung melalui kesukarelawanan sama ada di peringkat kebangsaan, serantau maupun antarabangsa sejajar dengan keutamaan ASEAN untuk membangun komuniti ASEAN yang prihatin, membolehkan para belia menerima norma baharu, memupuk minda ke arah pertumbuhan pembangunan dan menyesuaikan diri dalam era transformasi digital dan memberikan peluang kepada belia yang vulnerable atau mudah terdedah dengan pembangunan kapasiti serta sokongan agar tidak ketinggalan dengan mengambil kira inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan bukan kerajaan. Semasa persidangan, para menteri yang bertanggungjawab bagi belia mengeluarkan kenyataan bersama mengenai meningkatkan kerjasama belia untuk komuniti ASEAN yang padu dan responsif bagi maklumat sidang kemuncak ASEAN ke-37 yang akan diadakan pada bulan November 2020. Kenyataan tersebut antara lain menyatakan komitmen untuk bekerjasama dengan belia ASEAN bagi meraih peluang yang tersedia dalam norma baharu agar para belia dapat memberikan sumbangan dalam membangun negara dan ASEAN secara keseluruhan. Para menteri yang bertanggungjawab juga komited untuk memberi perhatian dalam memupuk sifat kesukarelawanan, kreatif serta inovatif melalui keusahawanan belia serta memastikan inklusiviti dan kemampanan dalam pengembangan kemahiran sebagai persiapan kepada revolusi industri keempat. Para menteri turut mengalu-alukan Indeks Pembangunan Belia ASEAN Fasa 2 dan Pelan Kerja ASEAN untuk Belia 2021-2025 sebagai pendekatan holistik untuk mempersiapkan belia ASEAN dalam menghadapi cabaran revolusi industri keempat pada era pasca pandemik melalui pendekatan transformatif dalam pembangunan sumber manusia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Sukan, Sains dan Teknologi Jepun menawarkan beasiswa kepada pelajar antarabangsa yang berhasrat untuk melanjutkan kursus pembelajaran peringkat graduan di Universiti Jepun. Salah seorang yang terpilih, Vincent Yap Kajion, pelajar tempatan yang akan belajar di Universiti Waseda Jepun sebagai pelajar penyelidik di bawah beasiswa Kerajaan Jepun dalam bidang yang diikutinya selama 2 tahun. Kejayaan pelajar terbabit melanjutkan pembelajaran ke Universiti Jepun diraihkan oleh Tuan Abe Hiroshi, Timbalan Ketua Misi Kansler Kedutaan Jepun di negara Brunei Darussalam. Beasiswa tersebut bermatlamat menjadikan yang terpilih melalui pengajian dan penyelidikan di Jepun akan menjadi jambatan persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan Jepun serta memberikan sumbangan kepada pembangunan kedua-dua buah negara. Dalam meningkatkan kesedaran tentang keselamatan semasa melakukan riadah mendaki bukit, beberapa papan maklumat dipasang di Taman Riadah Bukit Sipatir, Kampung Subuh. Perasmian papan maklumat disempurnakan oleh Awang Lim Kian Bun, Pemangku Pengarah Politeknik Brunei, Dr. Dini Rudita bin Idris, Penolong Profesor Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Sadatul Bolkiah, UBD, dan Awang Lawi bin Haji Lamat, Pemangku Ketua Kampung Subuh. Juga dipasang papan doa masuk hutan di laluan masuk Bukit Sipatir. Projek kemasyarakatan seumpama ini dihasrat dapat membantu pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Kesihatan, dalam usaha menyebarkan maklumat dan meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai cara pendakian bukit yang betul. Seorang lelaki tempatan dan seorang lelaki warga negara Indonesia didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan kerana memiliki barangan tegahan kastam. Suni bin Haji Juman didapati memiliki 314 kartun rokok pelbagai jenama dan dikenakan denda RM245,000 atau 25 bulan penjara jika gagal membayar denda. Tertuduh dapati melakukan kesalahan tersebut di kawasan Kampung Mentiri oleh Penguatkuasa Jabatan Kastam dan Excise di Raja. Sementara Nur Ma'arif, warga negara Indonesia, dihukum penjara 10 bulan setelah gagal membayar denda RM10,000. Tertuduh memiliki 12 paket rokok. Tertuduh dapati melakukan kesalahan itu di Jalan Maulana, Kuala Plaid.